Kalau anda pergi ke kedai Adidas sekarang, anda boleh jumpa midsole bounce. Dan teknologi cushioning ini boleh dikatakan agak berjaya kerana ada pelbagai kasut Adidas yang menggunakannya sehingga sekarang. Kasut bounce yang pertama dikeluarkan pada tahun 2006. Namun, tahukah anda, 2 tahun selepas itu, Adidas keluarkan teknologi midsole yang bernama Mega Bounce. Tak banyak info yang anda boleh jumpa pasal kasut ini kerana jangka hayatnya lebih pendek dari Perdana Menteri UK Liz Truss. Tapi saya berjaya korek gambar ini iaitu website Adidas pada tahun 2008 yang memaparkan kasut Mega Bounce dengan harga RM529. Agak mahal untuk kasut yang nampak macam ada gam pipe PVC pada tapaknya. Kasut ini dipasarkan sebagai mempunyai cushioning yang tinggi. Berkesan ataupun tidak, tak ada orang yang nak pakai kasut tapak berlubang. Macam parents yang ada seorang anak doktor dan seorang anak isap ketum, Adidas abaikan kasut Mega Bounce dan fokus kepada bounce yang lebih berjaya. Namun anak penagih ketum tu dah insaf dan kembali ke jalan yang benar di bawah bimbingan On, sebuah company kasut Switzerland. Dalam video sebelum ini saya ada cerita tentang Converse Juice di mana Converse mengambil inspirasi dari Nike Air. Daripada masukkan angin, mereka masukkan cecair jus. Kasut tersebut akhirnya gagal, namun mereka masih tidak mengalah. Beberapa tahun selepas itu, Converse dapat idea bijak daripada isi pundi itu dengan angin, apa kata isi dengan helium. Yes, helium. Gas yang sama dalam belon dan membuatkan suara anda menjadi cimang. The simple fact is that helium is 6 times less dense than air, which means sound waves travel through it much faster, which makes my voice sound much higher. Ini disebabkan oleh gas helium yang lebih ringan dari udara persekitarannya. Jadi, in teori, gas helium dalam tapak kasut akan membuatkannya lebih ringan kan? Namun, kalau Converse tengok cerita up, mereka akan tahu helium yang lebih banyak diperlukan. Akhir sekali, teknologi ini gagal, Converse pun dah give up nak tiru Nike kerana pada tahun 2003 mereka join Nike. Dari zaman dahulu hingga sekarang tak pernah kurangnya produk-produk langsingkan badan yang mengarut. Dari goncang perut hinggalah minum air detox. Skechers pun nak celup kaki dalam industri penipuan lumayan ini. Pada tahun 2009 mereka rilis Skechers Shape Up yang dimarketkan sebagai kasut yang membantu rampingkan badan anda ketika berjalan. Tak perlu ke gym. Without ever going to the gym. Sesiapa dengan sel otak lebih banyak dari kuman boleh tahu betapa karutnya kasut ini. Jadi untuk menarik perhatian orang, Skechers ambil Kim K sebagai duta untuk kasut Shape Up ini. Taktik yang sama digunakan sehingga sekarang iaitu ambil orang yang famous dan memang kurus untuk promote produk kurus. Skechers sampai upah seorang doktor chiropractor untuk cakap yang ada kajian menyokong manfaat kasut ini. Pelbagai overclaim dari Skechers ini menyebabkan Federal Trade Commission Amerika Syarikat campur tangan dan berjaya saman Skechers sebanyak 40 juta USD. Akhir sekali adalah Nike Joyride dikeluarkan pada tahun 2019. Ini adalah teknologi midsole dari Nike yang agak baru. Kalau anda nak rasa sensasi pijak di atas beratus berbola kecil yang kenyal, Nike Joyride adalah untuk anda. Seperti mana anda pijak di atas pasir, berbola kecil ini akan membentuk mengikut kaki anda dan pada masa yang sama memberikan energy return. Kasut ini dipasarkan sebagai kasut untuk running maupun lifestyle. Meskipun ada yang rasa selesa dengan teknologi midsole ini, ada juga yang mendapatinya tidak selesa untuk kegunaan casual maupun running. Ada juga yang bimbang kesan terhadap alam sekitar sekiranya tapak kasut ini pecah dan mencemarkan alam sekitar dengan beratus berbola plastik kecil. Di zaman di mana straw plastik bertukar menjadi kertas, isu ini akan menjejaskan nama Nike. Namun antara kesilapan besar tapak Joyride ini adalah air boleh masuk melalui dalam kasut dan tak ada cara untuk keringkannya. Kasut Nike Joyride anda akan menjadi pesta untuk bakteria membiak dan baunya lebih harum dari telur buruk. Meskipun dikeluarkan pada tahun 2019, sekarang anda dah tak boleh jumpa kasut Joyride di kedai Nike. Alright, kalau anda suka video macam ni tekan like. Ini adalah video kedua dalam siri teknologi kasut gagal. Kalau belum tengok, anda boleh klik video di atas kanan itu dan jangan lupa untuk subscribe kerana video yang akan datang adalah tentang Skechers dan bagaimana ia adalah antara syarikat kasut yang paling berjaya dalam meniru brand kasut lain. Alright, itu saja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.